Maka bagaimana sikap orang Islam dengan SOP ini? Perlukah kita patuh? Ada orang mengatakan ini sunnah WHO, bukan sunnah Nabi. Tak perlu kita ikut. Kita bebas melakukan apa yang kita suka. Tak perlu mengikut mereka. Ada yang mengatakan demikian. Benarkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan pada hari ini? Kita sekarang di bulan Oktober dan bersamaan dengan bulan Rabiul Awal 1442 Hijrah. Dan bermula 31 Disember 2019, dunia diserangi COVID-19 berpunca daripada makhluk nano bersaiz kecil iaitu virus SARS-CoV-2 dan dunia digegarkan dengannya. Dan hari ini antara kalimat yang begitu popular yang seringkali diperdengarkan kepada kita ialah SOP. Kita diarahkan untuk mematuhi SOP. Perlukah kita orang Islam mematuhi SOP ini? Pertamanya, apa itu SOP? Dia singkatan dari bahasa Inggeris Standard Operating Procedures. Standard Operating Procedures bermaksud suatu arahan spesifik untuk melaksanakan tugasan-tugasan tertentu agar dengan itu tugasan tersebut dapat dilakukan secara yang tersusun, selamat, menepati piawaian yang ditetapkan dan mengikut lunas undang-undang tertentu. Dalam bahasa mudah, SOP bertujuan untuk kita melaksanakan sesuatu tindakan berdasarkan pendekatan tertentu supaya terhasil sesuatu yang baik daripadanya. Maka SOP yang dipopularkan sekarang seperti memakai pelitup muka, kemudian penjarakan fizikal, kerap menggunakan sabun, membasuh tangan dengannya, ataupun hand sanitizer. Kemudian kalau kita batuk ataupun sesemua, menggunakan etika-etika tertentu, SOP. Dan ya, apa tujuannya? Pendekatan-pendekatan begitu bertujuan supaya kita dapat mengawal penularan COVID-19. Itu suatu yang baik. Maka bagaimana sikap orang Islam dengan SOP ini? Perlukah kita patuh? Ada orang mengatakan ini sunnah WHO, bukan sunnah Nabi. Tak perlu kita ikut. Kita bebas melakukan apa yang kita suka. Tak perlu mengikut mereka. Ada yang mengatakan demikian. Benarkah? Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Sebenarnya dalam Islam, ya, mengikut SOP itu tidak salah. Selagi mana ia menepati dengan tujuan syariat. Jika ia menepati tujuan syariat, tujuan besar syariat, SOP ini untuk memastikan agar tujuan syariat terlaksana, maka ia suatu yang dituntut. Malah ada ketikanya jika berdasarkan arahan pemimpin tertinggi ulil amri, ia suatu yang wajib. Maka Islam ini ada kehendak besarnya, ada maqasidnya, ada tujuan besarnya. Sebagai contoh, nak selamatkan akidah ataupun nak selamatkan nyawa demi menjaga keselamatan insan supaya tidak mati, tidak mendapat kemudaratan yang boleh membawa maut. Maka itu tujuan besar dalam agama. Maka SOP untuk mengawal kehidupan manusia supaya tidak ditimpa mudarat yang boleh menyebabkan maut, maka SOP itu selaras dengan syariat.
Antara tujuan besar dalam agama antaranya ialah berdasarkan satu hadis, iaitu yang berbunyi la dharara wa la dirar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan ia bertaraf sahih. Maksud hadisnya la dharara, jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat, wala dirar, dan jangan balas dengan kemudaratan. Sekaligus ini benar besar dalam agama. Jangan bertindak, jangan melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat. Jangan. Maka untuk tujuan itu, jika perlu dilahirkan SOP tertentu. Kena buat begitu, kena buat begini, kena jauhi itu, kena jauhi ini. Bertujuan supaya tidak berlaku dhararah, tidak berlaku kemudaratan yang boleh mendatangkan maut. Maka Islam menerimanya sebagai sesuatu yang selaras dengan kehendak syariat. Islam menerimanya. Sebab itu berdasarkan satu hadis oleh Imam Bukhari, pada suatu ketika di zaman Nabi SAW, cuaca amat panas ketika datang waktu zuhur pada suatu hari. Dan Nabi SAW mengarahkan para sahabat menangguhkan solat zuhur berjemaah. Sedangkan baginda SAW amat mementingkan sembahyang waktu ini, termasuk zuhur, dilakukan awal waktu dan berjemaah bersama para sahabat pastinya. Tiba-tiba kali ini baginda mengarahkan sahabat-sahabat untuk menangguhkan solat fardu itu. Mengapa benda yang begitu penting bagi baginda suruh tangguh? Sebab cuaca panas. Dan jika dilakukan juga solat di tengah cuaca panas, maklumlah ketika itu masjidnya tidak seperti kita dengan aircon. Pada ketika itu memang masjidnya simple sangat, mudah sangat. Maka jika cuaca panas, terasa kepanasannya, terasa bahangnya. Maka boleh menimbulkan mudarat. Maka la dhararah. Nak menghindari mudarat itu, kesambahan panas, maka tangguhkan solat zuhur seketika. Nanti kita solat berjemaah kemudian sedikit. Sehingga ibadah fardu pun pendekatannya berubah. Kewajipannya tidak berubah, tetap wajib. Kefarduannya tidak berubah, tetap wajib. Tapi cara dilakukannya berubah. Sehingga ibadah pun cara pelakuannya boleh berubah. Kerana nak menghindari kemudaratan. Sama juga dengan orang yang sakit, tak boleh solat fardu berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Sedangkan solat fardu mesti berdiri, tapi tidak mampu melakukannya, boleh duduk dan sah. Ubah pendekatan solat. Solat tetap wajib hukumnya, tidak berubah. Pendekatan yang berubah sebab nak menghindari kemudaratan. Maka SOP untuk menghindari kemudaratan pernah berlaku zaman Nabi SAW. Dan dalam satu riwayat oleh Imam Bukhari juga, pernah sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyuruh muazzin yang pada ketika itu jatuh pada hari Jumaat, mengarahkan muazzin menyampaikan azan, melaungkan azan, dan bila sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kata sahabat Abdullah bin Abbas, jangan sebut hayya 'alas solah, tapi sebutlah sallu fi buyutikum, solatlah di rumah-rumah kamu. Tak payah laksanakan solat Jumaat berjemaah pada kali ini sebab hujan terlampau lebat. Maka ada yang tidak bersetuju dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Ini riwayat Bukhari. Ada yang tidak bersetuju. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebelum ini orang yang lebih baik daripada aku telah melakukan apa yang aku lakukan hari ini. Dan aku tidak mahu kamu keluar sembahyang berjemaat, walaupun itu suatu azimah, itu suatu kewajipan, aku tahu. Tapi aku tidak mahu kamu keluar sebab aku takut kamu ketika hujan lebat ini, kamu keluar dalam keadaan berlumpur, jalan-jalan, dan juga dalam keadaan air naik. Jadi, nak hindar kemudaratan, Jumaat pun dibatalkan pada hari itu, di rumah buat zuhur. Maka ini ada kaitan dengan SOP. COVID-19 boleh mendatangkan kemudaratan. Ramai sudah meninggal dunia. Bukan satu igawan lagi. Apatah lagi orang tua-tua yang ada comorbidities, yang ada pelbagai penyakit, risikonya meningkat. Dan di Malaysia, orang-orang muda pun ada kes yang meninggal dunia. Walaupun masih muda, berlaku baru-baru ini.
Maka SOP ini apa tujuannya? Supaya kita tidak mendapat mudarat kesan COVID-19. Maka eloklah kita patuh. Datang daripada pemimpin kita, Ulil Amri, wajib kita patuh. InsyaAllah. Apatah lagi ada hadis Bukhari menyebutkan sabda Nabi. Bila berlaku wabak di suatu tempat, jangan masuki tempat itu, dan orang yang di tempat itu jangan keluar. Itu ada kaitan dengan SOP. Justru tuan-tuan dan perempuan dihormati lagi dimuliakan, SOP ini bertujuan untuk apa? Untuk suatu yang baik, mencegah kemudaratan. Maka dalam Islam, antara tujuan besar Islam datang ialah untuk mensejahterakan kehidupan insan. Antaranya supaya kita tidak ditimpa kemudaratan dan kematian berdasarkan hukum sebab musabab. Maka SOP jika itu tujuannya, maka hendaklah kita patuhi insya-Allah. Apatah lagi bila kita melihat pelitup muka ini. Saya baca satu sinopsis laporan oleh University of California San Francisco. Mereka ada buat laporan berbentuk sinopsis tentang kajian-kajian berhubung dengan pelitup muka. Adakah ia berkesan untuk mencegah penularan virus ini? Maka dibuat kajian, ada kesan. Kemudian saintis di luar sana banyak bercakap tentang the science of soap. Sabun ini dapat membunuh virus, Tidak ada vaksin, tapi sabun boleh membantu untuk membunuh virus sebab kimia pada sabun boleh menghancurkan lapisan lemak yang ada pada virus, menyebabkan virus mati. Maka dia ada sainsnya, ada kajiannya, ada manasabahnya. Bukan sekadar menyuruh kita buat begitu begini secara yang mudah. Justru bila kita patuh berdasarkan kajian-kajian, ulama pun menerima kesemua ini dengan baik dan pemimpin mengeluarkan arahan atas nasihat KKM dan juga para ulama, maka kita patuh. Dan dari segi agama, ia sesuatu yang kita kena patuh sebab nak menghindari kemudaratan berdasarkan hadis la darara wala dirar yang kita sebutkan tadi. Namun para ulama juga kena ambil kira sampai bila kita kena semayang dengan penjarakan fizikal, sampai bila kita kena solat dengan pelitup muka, sedangkan kita tahu mengikut sunnah hendaklah kita bersolat ketika sujud dengan hidung terbuka, mulut terbuka. Jadi kita tutup sebab ya seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi sampai bila? Semua ini perlu ulama analisis secara tuntas supaya insya-Allah bila kita buat sesuatu itu kerana mengambil kelonggaran, jangan sampai terlampau longgar sehingga kita hanyut seronok pula mengambil kelonggaran tanpa hujah yang kuat. Bertemu di lain ketika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.